Kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 bersamaan dengan 1377 Hijrah merupakan peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Selain itu, merdeka membawa erti bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing serta juga bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tujuan negara. Di samping itu, takrif kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan kurungan atau naungan. Negara yang merdeka iaitu mempunyai kuasa tertinggi antaranya termaksudlah Syahid Jamal Al-Din Al-Afghani, Syed Rida Mahatma Gandhi. Beliau yakin rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan marah diri bangsa, agama dan negara. Baginya, kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat, dan kedaulatan sesebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Menurut Mahatma Gandhi, kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral, walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Beliau berpendapat bahawa kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit. Kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Menurut Soekarno, Presiden Indonesia, kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik penindasan dan rejim autokratik. Kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Menurut Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Beliau ialah pemimpin parti PESAKE. Melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Beliau ialah Ketua Menteri Sabah yang pertama. Melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minta penjajah, dan juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan mempunyai negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Jawatan kuasa persediaan fizikal. Sebagai sebuah negara yang akan memperoleh kemerdekaan, penunjukan identiti negara perlu diberikan perhatian oleh jawatan kuasa ini. Prasarana fizikal yang disediakan antaranya termasuklah pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di-Pertuan Agong. Tunku Abdul Rahman mencatatkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Lagu kebangsaan dibentuk dengan dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif. Reka bentuk bendera dicipta oleh Muhammad Hamzah, kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Penggunaan jata negara diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Bunga Raya dipilih oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan. Jawatan kuasa sambutan. Bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan pada Kelab Selangor dihiasi lampu. Sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu turut ditempah khas dari kilang kain dijemput dan dibawa dengan kapal laut. Kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pengawal kerajaan selama 3 hari. Mereka bertindak sebagai pengawal penerangan dan pengawal pengiring tetamu serta pengawal jemputan luar negara. 10 malam, Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sadun Jubil mengambil tempat duduk. 10:30 malam, sebanyak 300 orang pemuda membentuk pembarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja. Pembarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak.
11.58 malam, semua lampu dipadam dan dikelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. 12 tengah malam, lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi menandakan detik 12 tengah malam dan diikuti dengan naungan merdeka oleh orang ramai. Kemudian Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Seterusnya, bendera Union Jack merah diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen yang dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di tanah Melayu. Bendera Union Jack diturunkan dan disambut dengan tepukan dan naungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah itu. Sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa barisan perwakilan negeri. Beliau kemudian mengambil tempat di atas pentas. Pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Patmat tampil membawa tulang berisi rantai emas yang tergantung padanya seperti pinggan emas. Pinggan ini berukir peta semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tunku Abdul Rahman di dalam peta itu. Di tepi bulatan peta ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Gelaran emas dikelungkan oleh Sadung Jubil ke leher Tunku Abdul Rahman diikuti dengan naungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman tiba di pekarangan stadium dan disusuli dengan ketibaan dan permaisuri serta Duke dan Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. 11 pagi, Istana mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balai Rosari, Istana Negara. Upacara ini kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang, Melaka. 1:30 pagi, majlis jaman di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruh Jaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. 5:25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan perhormatan dengan pemaidani merah dan barisan kehormat oleh Batalion keempat Askar Melayu. Politik. Dari aspek politik, kesan kemerdekaan dapat dilihat pada peringkat negara dan juga antarabangsa. Kesan di dalam negara dapat dilihat melalui amalan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di samping itu, sistem perundangan dan pentadbiran tempatan menjadi lebih berkesan apabila negara mencapai kemerdekaan. 1. Pengalaman sistem raja berperlembagaan. 2. Demokrasi berparlimen. 3. Pentadbiran negara. Dan 4. Cabaran kerajaan persekutuan. Peringkat antarabangsa. Sebagai negara yang mencapai kemerdekaan, negara kita mula memainkan peranan pada peringkat antarabangsa melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Commonwealth. Dasar luar mengkotai Commonwealth, pertahanan negara, penyertaan dalam blok sterling, diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, misi pengaman PBB. Ekonomi. Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan melakukan berbagai usaha untuk membangunkan ekonomi negara. Rancangan Malaya pertama 1956 hingga 1960, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA, Institusi Kewangan Tempatan, Pembangunan Luar Bandar, Rancangan Buku Merah. Sosial. Sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan memberikan banyak tumpuan dalam pembangunan sosial seperti pendidikan, kedudukan bahasa Melayu, kesihatan dan kemudahan sosial. Pendidikan, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Penerangan, Kesihatan, kemudahan asas. Kedaulatan merujuk kuasa tertinggi yang menentukan sesebuah negara bebas daripada kekangan kuasa luar. Wilayah pengaruh kerajaan keunggulan undang-undang lambang dan rakyat merupakan aspek kedaulatan negara kita.
Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi. Kedaulatan ini membolehkan kita membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik negara. Wilayah pengaruh merujuk kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, membentukkan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan, dan Terengganu. Setiap negeri berdaulat diketuai oleh sama ada sultan atau raja yang di-Pertuan Besar atau di-Pertuan Negeri. Kerajaan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan Badan Kehakiman. Dalam amalan demokrasi, kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dalam konteks ini, rakyat bertanggung jawab memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Suasana semasa persidangan pertama Parlimen Persekutuan Tanah Melayu di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ambang, Selangor. Bangunan ini kini dikenali sebagai Kompleks Penerangan Pelancongan Malaysia. Kedaulatan undang-undang penting bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan demi kesejahteraan negara. Kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kedaulatan negara yang merdeka dan memelihara hak rakyat. Lambang kebangsaan menjadi simbol perpaduan. Setiap elemen pada lambang ini mempunyai pengertian berdasarkan sosial budaya dan sejarah negara kerana lambang ini mempunyai nilai kedaulatannya tersendiri dan lambang jati diri negara. Pengiktirafan sebagai rakyat membolehkan kita mendapat hak asasi iaitu hak yang dimilikan oleh seseorang individu. Di sini undang-undang seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Rakyat mempunyai hak dan bertanggungjawab terhadap negara juga mempunyai hak terhadap rakyat. Prinsip kedaulatan iaitu kuasa tertinggi yang diperoleh melalui perjuangan yang berliku perlu dikekalkan bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara.